berkaitan dengan part yang ketiga sebenarnya. Hari itu okey, kita dah belajar tentang okey, yang pertama BMA iaitu British Military Administration. Okey, British Military Administration. Okey, baik. Satu penjelasan tentang bab ini ya. Baik. Cuma cikgu nak revise balik sebab kamu kena betul-betul faham. Betul-betul faham. Bukan isteri cikgu, anak perempuan cikgu. Okey, anak perempuan yang tingkatan 4 tu. Ini jangan kacau. Tangan sekarang. Okey, baik. Okey, baik. Sebenarnya okey, kalau kita lihat bab 1 berkaitan dengan warisan negara bangsa. Okey, bab 2, okey, kita ulang balik form 4. Bab 2 iaitu berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme. Bab yang ketiga iaitu kita belajar tentang konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okey, konflik dunia iaitu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemudian pendudukan Jepun di negara kita, dan yang ini ialah bab 4. Bab 4 era peralihan kuasa British di negara kita, di mana kalau kita lihat okey, bab ini berkaitan dengan selepas sahaja kekalahan Jepun. Okey, Jepun berada di negara kita daripada tahun 1941. Dengar betul-betul apa yang cikgu cakap Jepun duduk di negara kita, okey, memerintah negara kita daripada 1941 hingga 1945. Okey, just imagine kan 1941 hingga 1945. 45, okey, Hiroshima dan Nagasaki telah digugurkan bom atom menyebabkan Jepun kalah. So Jepun kalah, Jepun balik. Okey, bila balik bermakna meninggalkan tanah Melayu yang kosong lebih kurang pada tarikh 15 Ogos 1945 1945. Jadi pada waktu itulah 2 minggu kekosongan yang berlaku, kekosongan politik, tidak ada sesiapa yang memerintah. Sultan-sultan ada lagi tapi dia dia hanya memerintah negeri pada waktu itu, dan pada waktu itu 2 minggu itu negara kita diperintah oleh komunis selama 2 minggu. Jadi semasa komunis itulah berlaku banyak rusuhan kaum, berlaku juga banyak apa yang menjadi ialah rusuhan kaum di mana komunis telah keluar daripada hutan dan juga telah menduduki bangunan-bangunan pejabat kerajaan dan memerintah secara kekejaman, di mana banyak kampung-kampung dibakar, kemudian juga banyak rusuhan kaum, kemudian juga huru-hara, okey, kemudian makanan kurang. Bukan rusuhan 13 Mei 1969. Okey, kenapa berlaku itu? Kerana apabila komunis keluar daripada hutan, bukan. Okey, komunis keluar daripada hutan dan komunis telah mencari orang-orang yang menjadi tali barut Jepun. Di mana Jepun dulu memang menentang komunis. Menentang komunis juga. Tali barut tu maknanya adalah musuh-musuh yang menjadi, kita kata tali barut Jepun ni maknanya adalah orang-orang yang menjadi spy, yang menjadi pengintip kepada Jepun. Jadi itulah dipanggil tali barut. Jadi di situ kebanyakan tali barut ini adalah orang-orang Melayu. Jadi orang-orang Cina yang keluar daripada hutan itu, kemudian bila diorang tak dapat kuasa, tapi diorang terus masuk ke dalam pejabat-pejabat kerajaan. Dan daripada situ mereka menggunakan kuasa yang ada pada mereka, iaitu senjata. Senjata yang diberikan oleh British tu untuk menentang Jepun tu, diorang gunakan senjata itu untuk memerangi orang-orang Melayu yang membantu Jepun. Yang membantu Jepun. Yes. Jadi huru-hara selama 2 minggu. Kiranya dia bagus ke tak cikgu? Siapa? Komunis tu sebab dia Tidak. tentang yang jadi tali barut. Tak, sebenarnya walaupun dia menentang tali barut, sekali dia pukul rata. Dengan habis kampung-kampung orang Melayu dibakar, kemudian orang-orang Cina yang menentang komunis pada waktu itu pun dibunuh dengan kejam. Jadi dia pukul rata semua. Jadi tujuan dia adalah untuk apa? Untuk
take over tanah Melayu ini, take over tanah Melayu ini untuk mereka memerintah secara komunis. Nasib baik selepas 2 minggu itu berlaku huru-hara itu, yes, selepas 2 minggu itu datanglah British. Jadi British itu datang dengan tentera-tentera British. Datang British itu, inilah dia British Military Administration, iaitu mereka datang dengan ketenteraan dan mereka melancarkan pentadbiran tentera British. Bukan tak ada kerja, tetapi sebenarnya British ini cuba membantu semula tanah Melayu. Okey, dan kamu tahu tak, dia bantu tanah Melayu ini bukan saja-saja. Sebab di tanah Melayu ini pada ketika itu memang dah banyak syarikat-syarikat British yang ada kat sini. Sebab itu British nak cuba selamatkan tanah Melayu. Sebab banyak syarikat British yang ada di tanah Melayu pada waktu itu. Contohnya syarikat British yang mana? Syarikat British yang berada di sektor-sektor perladangan, yang ada di sektor-sektor perlombongan, seperti Guthrie, seperti Harrison and Crossfield. Jadi itu syarikat-syarikat British. Jadi British kena datanglah supaya boleh menyelamatkan syarikat-syarikat British yang ada. Di samping menyelamatkan tanah Melayu daripada kekejaman komunis. Itu sebenarnya. Jadi British Niat pun sebenar British nak tolong syarikat dia lah. ya, betul. Maknanya serampang dua mata lah sambil menyelam. Apa? Peribahasa tu. Sambung. Sambil menyelam apa? Sambil menyelam scuba diving. Scuba diving tengkorak kau. Okey. Oh, Sambil Sambil menyelam minum air. minum air. Ya, sambil menyelam minum air. Sambil menyelam sambil lemas. Tengkorak kau dah lemas nanti macam mana nak minum air? Okey. Okey. Jadi sebenarnya sambil menyelam minum air. Kalau kamu tahu tak? Sebab itu cikgu banyak gunakan peribahasa supaya kamu ingat. Dalam kelas sejarah bukan semata-mata ada sejarah tapi juga ada peribahasa. Supaya kamu faham. Oh, waktu inilah kegunaan peribahasa. Nampak? Jadi itulah sebenarnya. Okey. Bagai Cikgu Rafi dengan Diana. Kan? Jauh panggang dari apa? Jauh panggang daripada apa? Siapa tahu? Jauh panggang daripada apa? Jauh panggang dari? Pakai kacun dan permata. Tu Bukan. peribahasa lain. Jauh yeah. panggang dari rebus jadahnya, Diana. Jauh panggang dari grill. Dari abu. Aku juga budak-budak ni, ya Allah. Tak pernah dengar pun cikgu. Jauh panggang Ya dari air. Bukan. Jauh panggang dari daging. Ni apa hal ni? Jauh panggang daripada muka. Bukan. Jauh panggang dari Diana. Aduh ya, ya betul ku. Jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api itu maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya, jauh panggang daripada api maknanya apa? Tak sama langsung. Tak kena langsung. Jadi itu yang berlaku, jauh panggang daripada api. Baik. So kita belajar ni. Bukan level tinggi sangat. Ini peribahasa yang kamu kena tahu. Supaya nanti kamu boleh gunakan dalam menjawab soalan-soalan BM nanti. Kamu tahu tak? Setiap perenggan BM tu kalau kamu masukkan peribahasa dapat A+ tahu. Betul. Ya, betul. Jadi hero lah untuk Melayu. Yes, betul. Sebab itu kalau kita lihat, tips. Apa maksud tadi? Jauh panggang daripada api. Maknanya apa? Sesuatu yang tak mungkin berlaku. Sesuatu yang tak mungkin berlaku, jauh panggang daripada api. Baik. So kita lihat BMA. British Military Administration. Ini sedikit revision sebelum kita sambung ya. BMA kita tahu bila dah selepas 2 minggu komunis memerintah negara kita, BMA British Military Administration pun datang dan dia ada 2 tujuan, iaitu mengembalikan kestabilan dan keamanan dan seterusnya untuk memulihkan kepercayaan rakyat.
So kembalikan kestabilan dan keamanan kerana apa? Pada waktu itu dah huru-hara. Kembalikan keamanan dengan kedatangan tentera British. Kemudian untuk memulihkan kepercayaan rakyat supaya rakyat percaya bahawa British masih lagi boleh memerintah tanah Melayu. Itu sebenarnya. Okey. Baik. Kemudian daripada situ kita tahu apa yang berlaku di dalam keadaan negara kita pada waktu itu, iaitu berlaku inflasi di mana harga barang semakin meningkat dan meningkat. Jadi namun begitu British Military Administration ini tidak berjaya mengatasi dua masalah negara ini, iaitu inflasi, kemudian juga kekacauan yang berlaku. Nampak tak, rakyat hampa dengan ketidakupayaan BMA ini. Okey. Jadi itu yang berlaku. Kemudian apa yang berlaku adalah British telah memperkenalkan iaitu Malayan Union, di mana kita tahu pada peringkat awal British telah melancarkan satu kertas putih, rancangan untuk apa? Untuk Malayan Union. Tak, kita revise dulu, kita revise dulu ya. Kita revise dulu. Okey. So rancangan Malayan Union ini kenapa kertas hitam? Ya, white paper lah. Maknanya kertas putih yang masih lagi dalam perancangan. Dalam perancangan ya. Jadi mengikut beberapa prinsip. Okey. Apakah bentuk pentadbiran Malayan Union yang dicarangkan? Iaitu pentadbiran Malayan Union ni iaitu semua negeri-negeri tanah Melayu. Kita tahu NNMB, NNMTB, NNS semuanya disatukan kecuali Singapura. Kecuali Singapura. Kemudian raja-raja Melayu hanya menjadi ahli majlis raja-raja, iaitu yang bincangkan soal agama Islam dan adat istiadat. Dan Malayan Union diketuai oleh Gubernur British yang dilantik oleh Raja England. Dan pentadbiran pula dibantu oleh Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union. Okey. Cikgu, time tu siapa Raja England, cikgu? Okey, Raja England pada waktu itu adalah Ratu England, iaitu kalau tak silap cikgu, Ratu Victoria. Kalau tak silap cikgu lah, Ratu Victoria. Okey. Ya, pada waktu ini ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana dengan kewarganegaraan, di mana kewarganegaraan melalui prinsip jus soli. Jus soli ni apa? Jus soli ni ialah kerakyatan berdasarkan tempat lahir. Kerakyatan berdasarkan tempat lahir. Siapa-siapa yang lahir di tanah Melayu, siapa-siapa yang lahir di Singapura akan diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Maknanya, pada waktu itu tanah Melayu dah tak jadi tanah Melayu. Dia menjadi Malayan Union. Jadi Malayan Union. Dan kita juga belajar pada minggu lepas iaitu bagaimana British boleh proceed dengan idea Malayan Union ini. Iaitu British telah berjaya mendapatkan tanda tangan Sultan melalui seorang lelaki yang bernama Sir Harold McMichael. Iaitu Sir Harold McMichael kita tahu telah memulakan tugas-tugas mendapatkan tanda tangan Sultan untuk bersetuju bagi menubuhkan Malayan Union. Kita nampak yang kita ada cerita hari itu ya. Mula-mula Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Sultan Johor. Kemudian seterusnya dapatkan tanda tangan Sultan Selangor, iaitu Sultan Hishamuddin pada waktu itu. Kemudian kita teruskan lagi dengan Harold McMichael mendapatkan tanda tangan daripada Sultan Pahang. Dan kalau kamu lihat baginda terpaksa menurunkan tanda tangan. Terpaksa. Kemudian McMichael menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan iaitu Tuanku Abdul Rahman, dan juga baginda terpaksa menurunkan tanda tangan setelah didesak. Kata kuncinya setelah didesak. Walaupun pada mulanya baginda enggan berbuat demikian. Begitu juga McMichael telah menghadap Sultan Perak, dan baginda dah cuba melengah-lengahkan masa, namun baginda akhirnya terpaksa turunkan tanda tangan juga. Begitu juga
Kedah, okey, telah menghadap Sultan Kedah, okey, dan baginda bertegas enggan menandatangani perjanjian pada awalnya. Okey, tapi pada akhirnya Michael berjaya mendapatkan tanda tangan baginda. Ya, hampir semua sultan kena paksa. Okey. Begitu juga sultan ataupun raja Perlis, okey, telah menurunkan tanda tangan setelah didesak oleh Michael. Kemudian seterusnya begitu juga Sultan Kelantan, okey, dan juga Sultan Terengganu pada akhirnya terpaksa menandatangani perjanjian itu. Okey. Jadi Michael berjaya menyelesaikan misi dia untuk menggunakan desakan dan paksaan bagi mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Okey. Jadi cara yang digunakan oleh kedua-dua pegawai British ini tidak dipersetujui dan menimbulkan reaksi. Baik, apa kalau kita lihat Michael telah cuba mendapatkan tanda tangan dengan paksaan, desakan semua. Bagaimana penduduk tempatan? Takkan diam sahaja. Baik, kita belajar juga pada minggu lepas Raja-Raja Melayu menentang. Penentangan Raja-Raja Melayu iaitu dengan cara menyuarakan bantahan dan tentangan. Jadi kita dah lihat bahawa pada minggu lepas kita belajar tentang Raja-Raja Melayu telah membawa kes Malayan Union ini ke Mahkamah Tinggi. Dan terbukti bahawa menurut sistem perundangan British, rupa-rupanya Michael mendapatkan persetujuan itu daripada Raja Melayu itu dengan cara tak sah. Memanglah tak sah. Sebab apa? Sebab dia dipaksa. Sultan-sultan dipaksa, didesak untuk menandatangani. Ya, kenapa dia orang bantah? Kerana mereka telah memaksa. Itu satu. Kalau minta baik-baik pun mungkin tak dapat juga sebenarnya. Ya betul, adab tu mana adab. Kita jumpa sultan, ampun tuanku, daulat tuanku. Tapi orang putih ni, suka-suka hati mendesak, memaksa. Mana adab? Tak ada adab. Inilah sebenarnya. Jadi mereka juga telah menghantar surat bantahan ke London. Jadi itu sebenarnya mereka telah mengirimkan telegram kepada kerajaan British untuk menyuarakan rasa tak puas hati. Itu sebenarnya berlaku, dan ada juga Raja-Raja Melayu telah menyokong Kongres Melayu. Kongres Melayu itu maknanya Perhimpunan Orang Melayu. Menyokong Perhimpunan Orang Melayu untuk menentang, menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Union. Dan ada juga Permaisuri Perak yang telah memimpin gerakan menentang Malayan Union. Kemudian memulaukan memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Yang minggu lepas kita ada tengok satu video klip di mana di hotel station itu, kalau kita lihat hotel station itu di mana ada gambar sultan-sultan apa semua kan. Jadi kat situlah mereka meluahkan dan melaungkan daulat tuanku, hidup Melayu. Kerana apa? Menentang pelantikan Gubernur Malayan Union. Okey, baik. Dan ini adalah buku teks. Ini buku teks. Ini buku teks. Okey. So, pada hari ini kita nak lihat penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Bagaimana dengan rakyat? Tadi adalah penentangan daripada sudut raja-raja. Orang Melayu macam mana pula? Jadi kita nak lihat pada hari ini iaitu tentang bagaimana penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Kenapa bukan orang Melayu jadi gubernur? Kerana British akan memilih orang-orang mereka untuk menjadi gubernur. Why? Lebih mudah untuk diarahkan, lebih mudah untuk sama-sama mencapai matlamat British. Jadi kita lihat kalau kita lihat bagaimana penentangan rakyat. So kita lihat di sini bahawa pertama sekali bagaimana orang Melayu buat iaitu bantahan melalui akhbar Melayu. Akhbar Melayu, surat khabar Melayu
seperti utusan Melayu di Singapura, majlis di KL, warta negara di Pulau Pinang, okey, telah menyuarakan bantahan dengan keras, mengecam dan mengutuk Malayan Union kerana merugikan orang Melayu. Tak ada. Jadi akhbar ini menyeru orang Melayu, jom kita adakan perhimpunan besar-besaran untuk menolak gagasan Malayan Union. Utusan Melayu sekarang ini jadi utusan Malaysia. Okey, utusan Melayu sekarang ini jadi utusan Malaysia. Yes. Jadi Cikgu, bukan ke? Cikgu, bukan ke apa? berita harian dengan New Straits Time bukan masa dulu pun ada. Ada, tetapi dia selepas merdeka. Sebelum merdeka ni kebanyakannya utusan Melayu, majlis yang ada lah. So kalau yang New Straits Times dan juga yang lain-lain tu dia wujud selepas merdeka. Selepas merdeka Lepas tu sebenarnya. yang utusan Melayu tu, dia sekarang tukar sebagai apa? Utusan Melayu tukar jadi utusan Malaysia. Oh, ada lagi? Hidup lagi? Ada. Yep. Okay. Right. Okay. Utusan kahwin pula. Sudah. Okay, baik. Okay. Jom. Sorry. Baru nak makan. Okay. Baik. Kita lihat. Makan apa? Ini adalah kuih. Kuih kaswi. Kuih kaswi yang cikgu suka. Cikgu suka kuih-kuih tradisional Melayu ya. Sebab saya juga shut up. Baik. Sharing is caring. Okay, grab. Okay, baik. Sudah. Makanlah 1000 pun kuis si muka tak macam muka. Okay, anak cikgu. Bukan, itu wife cikgu. Itu wife lah. Kan. Jangan terkejut. Wife cikgu. Muka macam umur 24 lagi. Okay, baik. Terus. Itu bukan sejarah. Baik. Kita lihat. Yes. Okay. Okay. Baik. Akhbar ini sentiasa melaporkan perkembangan berita perdagangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Jadi ini antara cerita-cerita dalam akhbar tu ya. Dia kata apa tahu? Dari pandangan sepintas lalu dapatlah diketahui bahawa cadangan Malayan itu menguntungkan orang bukan Melayu. Hal ini amat mencemaskan fikiran dan perasaan orang Melayu mengenai hari depan mereka. Para sultan hendaklah menimbangkan dengan sepenuh hati cadangan Malayan Union ini sebelum menyetujuinya. Nampak tak orang Melayu dalam akhbar dia meluahkan perasaan. Okey, kenapa dikatakan menguntungkan orang bukan Melayu? Kerana kewarganegaraan jus soli tadi. Kewarganegaraan jus soli itu telah membenarkan orang-orang bukan Melayu untuk menjadi warga negara di tanah Melayu. Jadi menguntungkan mereka lah. Sebab mereka akan ada 2 warga negara. Okey, satu warga negara di negara asal, satu lagi warga negara di Malayan Union. Orang Melayu hanya satu warga negara saja. Nampak tak? Sebab itu sekarang ada JPN. Yes. Jadi, kalau kita lihat ada satu lagi luahan daripada warta negara. Dia kata apa tahu? Hari lahirnya Malayan Union itu adalah hari-hari yang sehabis-habis sedih bagi orang Melayu. Oleh itu, orang-orang Melayu haruslah berkabung menandakan kesedihannya, dan perbuatan berkabung itu mengandungi perasaan yang dalam maknanya bagi orang Melayu itu sendiri. Tuhan sentiasa menyertai pihak yang benar. Berkabunglah kerana kita terpaksa berkabung. Berkabung ni maknanya menunjukkan kesedihan. Di mana Malayan Union telah dikatakan sebagai menjajah negara kita. Bukan jambatan, pandai. JPN bukan jabatan. Aku sekarang budak ni. Kan? Jabatan Pendaftaran Negara, jambatan. Jadahnya Afif. Kau ni mana? Orang mana ni? Orang mana ni? Ni seorang lagi jamban ni. Orang mana ni? Ini bukan orang Malaysia ni orang Indonesia ni. Salah kelas ini. Bangladesh. Ya, Bangladesh. Oh.
Ah, Okey, baik. Kalau ada orang Bangladesh di dalam ini, kita halau sama-sama sama dia ya. Ini jaga-jaga ini. Okey, baik. Waduh, waduh, okey. Kena. Okey, okey. Ya, kok Jawa, ya Jawa gitu. Okey, dah. Baik. Seterusnya, okey. Mula-mula bantahan daripada Akbar. Akbar membantah tentang Melayu Union. Okey. Kemudian satu lagi, bantahan daripada cendekiawan. Siapa tu cendekiawan? Orang-orang bijak pandai. Contohnya siapa tahu? Pemimpin Melayu, Datuk Onn Jaafar. Dengar nama Datuk Onn Jaafar. Wow, Datuk Onn Jaafar. Okey. Datuk Nik Ahmad Kamil. Okey. Kemudian Zakbar, Tengku Muhammad, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Wan Muhammad Yusof, Datuk Hamzah Abdullah menggerakkan orang Melayu menentang Melayu Union dengan pelbagai strategi. Malah pemimpin Melayu Johor, Datuk Abdul Rahman Muhammad Yassin ni membantah usaha British untuk terus menjajah tanah Melayu. Cendekiawan tu bijak pandai-pandai, bukan cendawan pandai, kan? Ada yang kena lempang laju-laju orang. Okey. Ini ada yang kena lempang laju-laju orang. Okey, baik. Saya shut up Yana. Okey. Baik. Kemudian okey. Bantahan daripada wanita. Okey. Bantahan daripada wanita ada juga iaitu tokoh-tokoh wanita seperti Cikgu Zaharah Abdullah, Halimah Tun Abdul Majid, Salehah Muhammad Ali, Zaharah Tamin, Datin Putih Mariah Ibrahim Rashid. Ini semua adalah benteng-benteng pertahanan untuk menentang Malayan Union. Nama-nama dia. Tak, dia bukan nama dia cikgu, nama dia Zahra, tapi dia cikgu sekolah. Okey, di Batu Pahat Cikgu Zahra Abdullah. Okey. Ahli Pertubuhan Pergerakan Melayu Semenanjung Johor berucap membantah pelaksanaan Malayan Union. Menurut Cikgu Zahra apa tahu? Jika apa sekalipun terjadi, okey, kami kaum wanita akan turut menggembleng tenaga bersama-sama kaum lelaki bagi mendapatkan kembali hak-hak kami. Jadi inilah dia kaum wanita pun inilah dia. Okey, bantahan. Rupanya ada bantahan daripada bekas pegawai British. Okey, nampak bantahan daripada bekas pegawai British iaitu Richard Winstead dan Frank Swettenham. Okey. Baik. Richard Winstead. Okey, yang juga kadang-kadang dia panggil apa tahu? R.O. Winstead. Kamu tahu tak Richard Winstead ni dia sangat mengkaji orang Melayu sampai dia mempelajari bagaimana nak buat sambal dan nak buat nasi lemak orang Melayu. Itu Richard Winstead. Sebab dia begitu mencintai apa yang kebudayaan orang Melayu. Sampai dia buat kajian, sampai dia hidup dalam kalangan orang Melayu. Itu Richard Winstead. Memang hebat. R.O. Winstead ini jadi sebab itu dia sangat menentang Malayan Union. Sebab dia kata Malayan Union ni kenapa kita mesti jajah tanah Melayu? Frank Swettenham pula. Frank Swettenham sangat baik. Di mana dia ni berlembut dan dia bertolak ansur dengan sultan-sultan. Okey, sebab itu nama dia diabadikan dalam satu pelabuhan iaitu pelabuhan Swettenham, Port Swettenham. Yang sekarang ni jadi apa? Yang sekarang ni jadi Port Klang. Yes. Ya, betul. Okey, Port Klang. So kalau dia jadi bekas pegawai British, maksudnya dia dah tak sekumpulan dengan orang British. Tak, dia pernah bertugas. Pernah bertugas di tanah Melayu. Itu maksud bekas pegawai British. Yang pernah bertugas di tanah Melayu. Pada waktu ini, dia dah tak bertugas dah. Dia dah tak bertugas. Dia jadi bekas pegawai lah. Jadi, diorang pun, bekas pegawai British pun bantah. Okay, pegawai tadbir British yang pernah berkhidmat tanah Melayu turut menentang Malayan Union. Dia kata apa? Mereka mengkritik keseluruhan rancangan Malayan Union ni. Antara pegawai tu, tak ada. Tak ada. Kalau kita lihat, even orang Melayu membantah pun ada kena bunuh. Tak ada kan? Mana ada orang Melayu yang kena bunuh pasal membantah Malayan Union? Tak ada. Tak ada. Even kan pula orang British tak ada. Jadi kalau kita lihat antara pegawai-pegawai yang menentang Malayan Union ini iaitu Frank Swettenham,
Roland Bradel, Cecil Clementi Smith, Richard Winstead, Frederick Well dan juga George Maxwell. Baik, jadi kalau kita lihat itulah antara bantahan bekas pegawai British. Ada juga bantahan Persatuan Melayu, iaitu Persatuan Melayu seperti apa? Syarikat Bekerjasama Saiburi, Persatuan Melayu Kedah, Persatuan Melayu Perikatan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Johor. Okey, berjaya himpunkan orang Melayu. Tak. Dia jadi bekas pegawai British sebab mereka semua ni pernah berkhidmat semasa negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Selat. Frank Swettenham adalah Residen Jeneral Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Jadi apabila British menukarkannya jadi Malayan Union, sudah tak ada negeri-negeri Melayu Bersekutu. Jadi sebab itu mereka tidak ada lagi jawatan itu. Sebab itu mereka dipanggil bekas pegawai. Bekas pegawai British, ya. Bukan. Bukan. Okey. Jadi kita lihat di situ dia bantah sebab dia tak puas hati, sebab dia kata kita tak perlu menjajah, kenapa kita mesti jajah? Itu sebenarnya. Jadi pertubuhan-pertubuhan Melayu ditubuhkan atau diaktifkan semula sebagai tindak balas terhadap Melayu Union. Tidak, mereka tidak kena bunuh. Okey. Dalam British, okey, sebab itu cikgu cakap apa tahu? Sebab itu cikgu cakap British ni adalah satu-satunya penjajah yang paling bertolak ansur. Sebab apa tahu? Orang-orang Melayu, raja-raja masih lagi memerintah. Raja-raja diberi kuasa lagi. Dan juga kalau kita lihat tidak ada berlaku siapa yang menentang akan kena bunuh. Tak ada. Tak ada sesiapa yang kena bunuh. Wa ima orang Melayu sendiri, wa ima orang British sendiri. Tidak ada berlaku pembunuhan. Tidak ada. Cuma diugut dan dipaksa. Itu sahaja. Jadi nampak tak? Kalau negara lain jajah, teruk. Okey. Okey, contohnya macam apa yang berlaku di Indonesia, di mana Belanda menjajah Indonesia itu dan telah menghapuskan kesultanan yang ada di sana. Sebab itu Indonesia dah tak ada sultan. Indonesia pakai presiden. Betul. Jadi kita sekurang-kurangnya bernasib baik kerana dijajah oleh British. Jepun pun teruk juga. Tetapi Jepun dia tidak mengganggu sultan-sultan ni. Dia tak ganggu sultan. Nampak tak? Jadi itulah yang berlaku, ya. Itu yang berlaku. Okey. Okey. Jadi kita lihat di sini berlaku bantahan daripada persatuan-persatuan. Okey. Dan juga bantahan berlaku di negeri-negeri seperti negeri Kelantan, Kedah dan juga Johor. Kita nampak pemimpin Persatuan Melayu dan Sultan bekerjasama mengadakan bantahan terhadap kedatangan McMichael di Kelantan, Kedah dan Johor. Semasa McMichael datang nak minta minta tanda tangan tu kan. Kalau kita lihat bantahan di Kelantan pada 15 Disember 1945, 10,000 orang berhimpun di Kota Baru semasa McMichael datang untuk dapatkan tanda tangan Sultan. 10,000 orang berkumpul. Kami membantah usaha-usaha Malayan Union ini. Begitu juga apa yang berlaku di Kedah. Pada 19 Januari 1946, ribuan orang Melayu Kedah berarak di Alor Star menentang Malayan Union. Tapi kan McMichael buat tak tahu je. Dia terus jalankan kerja dia. Yang penting nak dapatkan tanda tangan. Dan perarakan ini dianjurkan oleh Kesatuan Ulama Kedah, Saberkas, dan juga Persatuan Melayu Kedah, Tuan Haji Hussein Cik Dol, yang di-Pertua Kesatuan Melayu dan Senu Abdul Rahman. Semuanya mengkritik kandungan kertas putih Melayu Union yang dianggap mencabul kedaulatan bangsa Melayu. Itu bantahan di Kedah. Bantahan di Kedah. Begitu juga bantahan di Johor. Kalau kita lihat, Lembaga Kesatuan Melayu Johor melancarkan gerakan menentang Malayan Union. Malah perhimpunan ini disertai oleh Persatuan Melayu Johor. Nama-nama seperti Ungku Omar Abdul Aziz dan Dr. Hamzah berucap menentang Malayan Union.
Jadi kalau kita lihat pada 10 Februari 1946, Pergerakan Melayu Semenanjung Johor di bawah pimpinan Datuk Onn Jaafar. Ini nama yang famous, Datuk Onn Jaafar ni, berhimpun menentang Malayan Union. Jadi seramai 20,000 orang Melayu berhimpun, okey, di Bandar Batu Pahat, dan Datuk Onn Jaafar berucap menggesa orang Melayu bangkit bersatu untuk menentang penjajah British. Itu sebenarnya. Baik, kalau ada yang tanya Datuk Panglima Bukit Gantang ni, nama sebenarnya bukan Datuk Panglima Abdul Gantang. Datuk Panglima Bukit Gantang ni sebenarnya adalah satu gelaran yang diberikan oleh Sultan. Nama sebenarnya bukan Panglima Bukit Gantang. Tapi ini gelarannya. Okey, gelarannya. Itu yang berlaku. Ya, betul Zaim. Bukit Gantang kat Perak. Yes. Okey. Kalau secupak tidak akan jadi segantang. Itu gantang. Secupak tidak akan jadi segantang. Maksudnya apa? Kalau yang kecil tu, yang sikit tu, tak akan jadi besar. Kalau sikit memang sikit lah, tak akan jadi besar. Kalau secupak takkan jadi segantang. Itu satu. Okey. Itu dia. Okey. Aku lempang juga kau kata Rafi Sudin. Okey. Gampang tu senang. Kan? Kalau dalam bahasa Indonesia gampang tu senang. Ya, gampang saja. Gampang saja maknanya apa? Senang saja. Itu bahasa Indonesia. Okey. Baik. Dah banyaklah kan, bega tu repair. Okey. Panglima tugasnya apa? Itu gelaran lah. Gelaran. Okey. Kemudian kita lihat mengadakan Kongres Melayu. Kongres Melayu kita lihat penentangan gagasan Melayu Union ini, okey, maknanya rancangan menentang Melayu Union ini dianjurkan oleh pemimpin Persatuan Melayu dan penglibatan raja-raja Melayu di negeri masing-masing. Jadi perjuangan ini telah berkembang daripada peringkat negeri-negeri menjadi peringkat kebangsaan. Apabila Za'abah yang di-Pertua Persatuan Melayu Selangor menghubungi Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar di Johor, kemudian Datuk Panglima Bukit Gantang di Perak dan Tunku Abdul Rahman di Kedah. Okey, di sini kalau kamu lihat munculnya satu nama, iaitu Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Ingat iaitu kita tahu dia adalah Perdana Menteri kita yang pertama. Jadi, mereka menzahirkan penubuhan sebuah badan induk untuk menjadi pemangkin. Maknanya, mereka cadang, why not kita buat satu pertubuhan untuk menentang Malayan Union. Jadi, semua pemimpin-pemimpin ini pun setuju untuk mengadakan satu Kongres Melayu. Kongres ni maknanya Perhimpunan Orang Melayu. Mereka bersepakat mahu menubuhkan satu badan induk untuk menentang Malayan Union secara tersusun, secara strategik, secara sistematik. Nak menentang Malayan Union. Jadi, Kongres Melayu pun diadakan di bangunan Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru. Okey. Minggu lepas, kelas sebelum ini, cikgu ada bawa kamu pergi ke Kelab Sultan Sulaiman. Yang sekarang ni jadi apa? Yang sekarang ni jadi apa? Siapa tahu? Kelab Sultan Sulaiman ni. Ada. Ada. Sekarang ni jadi apa? Ada. Kelab Sultan Sulaiman tu, tak. Kelab Sultan Sulaiman itu sekarang ini telah dia menjadi apa? Menjadi Dataran Merdeka. Ingat tak? Kelab Sultan Sulaiman tu, okey, Padang Kelab Selangor tu kan. Itulah dia sebenarnya Dataran Merdeka. Tempat rehat pemain polo tu kan. Itulah dia. Sekarang ini menjadi Dataran Merdeka. Okey. Dan kongres ini bukan. Kongres ini berlangsung daripada 1 Mac 1946 hingga 4 Mac 1946. Satu soalan cikgu nak tanya. Okey. Bilakah tarikh Malayan Union diisytiharkan? Bilakah tarikh Malayan Union diisytiharkan?
Ya, April Fool iaitu 1 April 1946. Betul? Kalau 1 April 1946, kita lihat Kongres itu berlangsung bila? 1 Mac 1946 hingga 4 Mac 1946. Maknanya apa? Sebulan sebelum 1 April itu, mereka dah berkumpul. Mereka nak menentang Melayu Union. Sebab Melayu Union akan diisytiharkan pada 1 April. Nampak tak penentangan orang Melayu? 1 bulan sebelum pengisytiharan tu, mereka dah berkumpul. Kami nak menentang Melayu Union. Nampak? 1 Mac 1946 hingga 4 Mac. 4 hari berturut-turut mereka berbincang. Dan 41 buah pertubuhan Melayu hantar wakil masing-masing untuk menghadiri kongres ini. Okey, dan akhirnya mereka bincang. Kongres ini bersetuju menubuhkan UMNO. Di sinilah wujudnya nama UMNO, United Malays National Organisation, iaitu Persatuan Kebangsaan Melayu Bersatu untuk menentang Melayu Union. Hebat orang dulu, betul Azina. Hebat orang dulu. Mereka sanggup berkumpul dan juga untuk menentang. Ya, pecah 3 sekarang. Bukan, dia tak pecah. Apa yang pecahnya Pavlova? Pecah apa? Okey. Baik. Kemudian, kemudian kita lihat mereka setuju mereka setuju untuk menubuhkan UMNO. Kemudian kali kedua mereka buat Kongres Melayu, turut diadakan pada di Johor Bahru. Di Johor pada 11 Mei 1946. Maknanya Kongres Melayu juga diadakan selepas Malayan Union diisytiharkan. Sebulan selepas Malayan Union diisytiharkan, mereka buat lagi Kongres Melayu di Johor. Melalui kongres ini, kali ini UMNO benar-benar ditubuhkan di Istana Johor. Ingat ini. Yang mula-mula tadi UMNO kongres itu setuju. Setuju menubuhkan UMNO. Tapi belum tubuh UMNO lagi. Setuju untuk menubuhkan UMNO. Tetapi UMNO benar-benar ditubuhkan di Istana Johor pada 11 Mei 1946. Jadi UMNO melaksanakan beberapa perkara penting untuk memajukan orang Melayu dan menjadi penggerak memupuk perpaduan orang Melayu di seluruh tanah Melayu. Jadi, hari lahirnya Malayan Union dianggap sebagai hari kematian oleh orang Melayu. Bilakah tarikh lahirnya Malayan Union? 1 April 1946. Hari kematian bagi orang Melayu, April Fool bagi British. Nampak tak? Kita di April Fool kan. Ini kalau tak sedar lagi, tak tahu lah. Kan? Jadi, peristiwa itu meruntun hati ribuan orang Melayu yang berhimpun memakai lilitan kain putih disongkok sebagai tanda apa? Berkabung. Berkabung tu maknanya bersedih. Bersedih. Jadi Malayan Union merupakan semboyan ataupun satu panggilan yang memanggil orang Melayu dari seluruh negeri untuk menyertai kongres yang menjadi obor pembakar semangat bangsa Melayu. Yes. Terima kasih Azrina. Berjaya mengingati fakta cikgu, iaitu Jepun jajah daripada tahun 1941 hingga 1945. Good job Azrina. Yes. Jadi itu sebenarnya. Bukan kain kapan pandai, kain putih. Kain putih tu hanya dililit disongkok sahaja. Disongkok sahaja. Untuk menandakan kesedihan. Kerana pengisytiharan Malayan Union. Sedih. Sebab apa? Hilanglah kuasa Raja-Raja Melayu. Ya, baru lagi selepas saja. Selepas saja baliknya Jepun ke Jepun lah. Tentera Jepun ke Jepun semula. Baik. Kemudian UMNO apa yang dibuat? UMNO kemudian anjurkan bantahan secara besar-besaran. Ya, betul. Jepun kalah. Baik. Jepun kalah. Baik. United Malays National Organisation pun UMNO menganjurkan bantahan besar-besaran menentang Melayu Union.
tunjuk perasaan besar-besaran menentang Melayu ini diadakan semasa apa tahu? Ahli Parlimen British, 2 orang ahli Parlimen British, L.D. Gammons dan juga David Rhys Williams. Okey, diorang datang ni, ahli Parlimen British datang untuk apa tahu? Untuk datang tu untuk buat tinjauan berkaitan dengan penentangan orang Melayu terhadap Melayu Union. Ya, UMNO tu sebenarnya adalah United Malays National Organisation. Okey, UMNO. Jadi kalau kita lihat kemudian berlaku bantahan-bantahan tu menyebabkan Parlimen British hantar 2 orang dia punya ahli parlimen datang pergi tengok betul ke orang-orang Melayu ni menentang Melayu Union. Jadi L.D. Gammons dengan David Rhys Williams pun datang. Jadi mereka nak tinjau betul ke orang Melayu ni menentang. Betul ke orang-orang Melayu ni menentang. Ya. Tak, sebab kamu kena faham zaman dulu tidak ada internet, tidak ada televisyen. Okey. Tidak hanya bergantung pada radio. Jadi maklumat tu susah nak disampaikan. Jadi melalui telegram dan surat saja. Headphone, kau tanya handphone pun tak ada lagi. Jadi kalau nak tahu dia orang bantah ke tidak, kena hantar wakil untuk datang sendiri ke tanah Melayu nak tengok betul ke orang Melayu bantah. Jadi Parlimen British hantar 2 orang ni. Ya, David Rhys Williams dan juga L.D. Gammons. Hantarlah. Bila hantar, okey, jadi kalau kita lihat hantar naik kapal terbang lah. Kemudian mereka pergi ke setiap negeri. Mula-mula diorang pergi ke Alostar, Kedah. Bila tengok kat situ rupanya ribuan orang ramai memenuhi tebing jalan raya dari Titi Bumbung 5 hingga Bandar Alostar membantah Malayan Union. Beribu orang berkumpul tepi jalan raya. Seramai 50,000 orang menyertai rapat umum di Bandar Alostar. 50,000 orang berkumpul di Bandar Alostar dan semasa tu L.D. Gammons dengan David Rhys Williams datang tunjukkan bahawa apa? Kami membantah Malayan Union. Tunjukkan sepanduk semua kan. Tanah Melayu untuk orang-orang Melayu. Kami tak mahu Malayan Union. Itu di Alostar. Jadi David Rhys Williams dengan L.D. Gammons pun tengok, oh betul lah. Pergi negeri lain pula. Pergi di Pulau Pinang. Tengok Padang Francis Light School, Pulau Pinang. Rapat umum juga diadakan di Francis Light. Mereka, orang-orang Melayu bawa sepanduk. Betul siapa tahu? Humbankan perjanjian McMichael. Mempamerkan kebencian kepada McMichael. Ya, hidup Melayu, laungan hidup Melayu bergemuruh di udara. Itu di Pulau Pinang. Humban tu maknanya buanglah, humban tu buang. Kan? Buang. Ramai sangat orang ni yang tak pandai bahasa Melayu ni. Aduh yai. Okey. Baik. Ya, campak atau buang. Yes. Itu humban. Tak apa, it's okay. Okey. Tapi bermakna apa? Bermakna kat sini kamu semua kurang membaca ni. Kurang membaca. 80 tak cukup. Kan? Okey, off record sekejap Off record sekejap. Baik. Goblok tu bodoh dalam bahasa Indonesia. Okey. Baik, untuk pengetahuan kamu penguasaan bahasa Melayu oleh orang-orang Melayu, sebenarnya adalah sangat, kita kata sekarang ni sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Kalau compare, bandingkan dengan orang-orang Indonesia nampak macam tu je. Tapi penggunaan bahasa mereka sangat tinggi. Sebagai contoh semalam cikgu tengok satu filem Indonesia dan mereka dalam perbualan harian mereka kata apa tahu? Oh, ayat dia macam ni. Oh, so sekarang kamu mau menjadi antagonis, mau aku bertukar dari protagonis menjadi antagonis. Kamu faham apa dia cakap? Tak. Dalam filem dia berbual macam tu. Dia menggunakan perkataan-perkataan tu. Tak, dia menggunakan perkataan apa? Protagonis dan antagonis. Kamu tahu apa? Ya. Tahu cikgu, saya tahu cikgu. Ya, tapi protagonis dan antagonis itu dinyatakan dalam perbualan.
dalam perbualan. Walaupun filem tu hanya filem moden, tetapi dalam perbualan disebut begitu. Nampak tak? Bermakna apa? Penggunaan bahasa mereka tinggi. Berbanding kita, kalau kita apa? Kalau kita tak pakai macam tu. Kita kata apa? Oh, kau sekarang ni nak suruh aku daripada jadi orang baik jadi orang jahat. Itu kita. Tapi diorang boleh kategorikan benda tu. Oh, sekarang apa? Kamu mau saya jadi daripada protagonis menjadi antagonis. Nampak? Dan diorang semua faham benda tu. So itulah sebenarnya kalau kita lihat penggunaan bahasa. Dia orang guna bahasa pasar. Dia orang guna bahasa pasar. Tetapi bahasa pasar mereka menggunakan perkataan-perkataan yang tinggi. Yang tinggi. Jadi ya, itu sebenarnya nampak bahawa perbualan mereka, pemikiran mereka dari sudut bahasa tinggi. Kita ni ya, sama juga. Malaysia pun banyak juga bahasa-bahasa pinjaman daripada Inggeris. Banyak. Okey? Kan? Jadi kesian sebenarnya kita orang Melayu, kita tak menggunakan bahasa Melayu, malah kita meremehkannya, dan kita kalau boleh nak mudah-mudahkan bahasa Melayu. Kita tak nak tinggikan bahasa-bahasa Melayu. Pakai WeChat? Tidak. Tidak. Okey. Betul. Sebab itu bukan bahasa down. Okey. Sebab tu kamu kena berusaha untuk tambahkan lagi tambahkan lagi pengetahuan kamu tentang bahasa Melayu. Okey. Baik. Seterusnya. Kita lihat di sini. Di Ipoh Perak. LD Gamers dengan David Rhys Williams ni pergi ke Ipoh, dia tengok orang ramai berhimpun. Berhimpun di Pekan Ahad membawa sepanduk. Kami berkehendakkan naungan, bukan penaklukan. Maknanya apa? Kami mahukan perlindungan daripada British, bukannya jajahan. Jadi jangan kecewakan kami. Laungan hidup Melayu sentiasa bergema sepanjang perhimpunan tu. Nampak? Itu di Ipoh Perak. Bagaimana pula dengan di Kampung Baru di Kuala Lumpur? Sama juga. Ucapan pemimpin Melayu membantah Melayu Union menyambut kedatangan Gamers dan Rhys Williams dalam rapat umum di Padang Kelab Sultan Sulaiman tu. Datang saja LD Gamers dan David Rhys Williams tu, maka pemimpin-pemimpin Melayu berucap, kami membantah Malayan Union. Kami tak mahu Malayan Union. Tunjukkan perasaan kat situ. Kemudian di Kelang juga orang Melayu berhimpun di Padang dan perkarangan Istana Alami Shah di Kelang membantah Malayan Union. Di Seremban pun sama juga. Okey. Negeri Sembilan, orang ramai berbaris panjang di jalan masuk istana dengan membawa spanduk bertulis apa? Kekalkan tahta kerajaan Raja-Raja Melayu. Dan Mac Michael ialah imperialis. Imperialis tu maknanya apa? Penjajah. Ya, spanduk tu banner lah. Spanduk tu banner. Okey. Kenapa kampung tu ada nama baru macam Kota Baru? Okey. Kampung Baru tu memang diberikan oleh British untuk membentuk satu kampung Melayu yang dikumpulkan orang-orang Melayu. Jadi itu nama Kampung Baru. Jadi ada nama-nama tempat memang diletakkan nama barulah. Pada tahun-tahun itu baru buat. Yes. Okay. So, bila Gamers, ini nampak ni gambaran. Okay, kalau kita lihat bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union semasa lawatan ahli parlimen British. Jadi itu bantahan. Okay. Kalau kita lihat, ni LD Gamers dan juga David Rhys Williams datang, dia tengok, uish, memang ramai orang. Nampak kiri kanan orang bawah tu. Down with Malayan Union. Nampak? Okay. Jadi bila kita lihat, Gamers dan Rhys Williams buat laporan kepada pejabat tanah jajahan bahawa Sultan yang menandatangani perjanjian Melayu ini tidak menyedari akibat daripada perjanjian tersebut. Mereka menyokong sepenuhnya cadangan Raja-Raja Melayu terhadap penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ini. So, bantahan penduduk tempatan ini berjaya membuka mata kerajaan British terhadap keburukan Malayan Union. Jadi perjuangan menentang Malayan Union ini memaparkan
kekentalan semangat juang dan penyatuan orang Melayu. So, semangat patriotik seperti inilah sepatutnya menjadi pegangan kita untuk mempertahankan maruah bangsa dan negara. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat, banyak kita belajar hari ini tentang apa tahu? Tentang bagaimana reaksi orang Melayu terhadap Malayan Union. Bagaimana Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union. Bagaimana orang-orang Melayu menentang Malayan Union. Jadi ada soalan kata, cikgu, apa jadi kalau sekarang Malayan Union ada lagi? Okey. Kalau sekarang ada lagi Malayan Union, bermakna kesian. Sebab Raja-Raja Melayu tak ada kuasa. Raja-Raja Melayu tak ada kuasa, kita akan hidup seperti tanah jajahan British yang lain. Di mana semua pemerintahan kita akan bersua muka dengan pegawai-pegawai kerajaan daripada British. Jadi kita dijajahlah sebenarnya. Okey. Sebenarnya British sebenarnya sedar yang Malayan Union ini memang akan mengganggu Melayu, tetapi pada peringkat awalnya mungkin mereka merasakan bahawa itu cara yang terbaik. Itu cara yang terbaik. Tetapi bagi mereka, why not cuba dulu? Dan pada akhirnya Malayan Union telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan sahaja. Kenapa nak buatkan negara dia orang? Dia orang nak jajah negara dia orang sendiri. Macam mana kau fikir ni? Macam mana kau fikir ni? Jadi dia orang memerintah di negara dia orang secara monarki. Dia orang diperintah oleh Queen. Mereka dah ada sistem pentadbiran mereka. Kan? Takkan nak tukar. Macam mana nak tukar kau ni? Negara dia orang sendiri buat. Negara kita ni negara yang dijajah. Berbeza. Macam seolah-olah Malaysia menjajah Malaysia. Tak betul. Melainkan kalau macam Malaysia menjajah negara lain dan barulah dia buat. Dia orang dah jajah US dulu. Dia orang kan dah jajah US. Bukan test subjek sebenarnya. Tetapi mereka, kita katakan sebagai, mereka nak lihat kesannya. Mereka nak lihat kesannya. Kesannya. Sebab bagi mereka cuba untuk menubuhkan satu pentadbiran yang lebih tersusun. Yang lebih tersusun. Itu sebenarnya niat mereka. Jadi bila mereka buat, rupa-rupanya tak jadi. Bila tak jadi, tetapi kalau kamu lihat, British tetap bertolak ansur. Di mana British beri peluang pada orang Melayu, Raja-Raja Melayu untuk bincang, dan akhirnya mereka apa? Mereka hentikan Malayan Union ini, mansuhkan Malayan Union ini, dan mereka tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pada 1 Februari 1948. Nampak tak? Maknanya Malayan Union ni hanya sempat menjalankan operasinya hanya 1 tahun 6 bulan sahaja. See? Jadi kalau kita lihat penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union berjaya. Dan British mula nampak, sedar bahawa Malayan Union ini tidak diakui dan tidak diterima oleh orang-orang Melayu. Jadi kalau kita lihat, kita jangan salahkan, ini British ni saja nak test kita apa semua. Ada kemungkinan nak test kita, tapi sebenarnya mereka juga mungkin tercari-cari apakah satu solution yang baik untuk membentuk satu pentadbiran di Tanah Melayu. Dan mereka telah membawa idea Malayan Union dulu. Tapi Malayan Union rupanya ditentang oleh orang-orang Melayu. Jadi mereka tukar kepada Persekutuan Tanah Melayu. Mungkin juga niat mereka baik. Niat baik tapi cara yang salah. Ingat dalam dunia ni, betul. Dalam dunia ni banyak orang niatnya baik tapi cara salah. Contoh, kita ada belajar hari itu Hitler. Hitler niat dia baik untuk menggabungkan kembali tanah Jerman. Dan membentuk sebuah negara Jerman. Tetapi cara dia salah. Cara dia salah, iaitu menjajah negara lain. Nampak tak? Jadi ingat bahawa sebenarnya sebab itu matlamat, ingat bukan niat, matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat
tidak menghalalkan cara. Macam kamulah. Okey, matlamat kamu nak dapat A dalam sejarah. Tapi caranya dengan membawa toyol dalam peperiksaan. Okey, membawa toyol dalam peperiksaan, okey, meniru kawan dalam peperiksaan. Cara salah. Matlamat betul. Cara salah. Nampak tak? Jadi selalulah perhatikan. Okey, matlamat juga dan caranya juga okey adalah halal. Okey, kalau orang kata Robin Hood sebenarnya salah. Robin Hood sebenarnya tidak boleh dibanggakan. Kerana apa? Kerana okey, matlamat dia betul. Cara dia salah. Okey, kerana dia merompak daripada orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Salah. Okey, sebab perbuatan merompak itu tak betul. Begitu juga Thanos. Niat dia untuk apa? Memberi keseimbangan kepada dunia ni. Okey, dengan cara apa? Caranya mengurangkan bilangan manusia dan juga supaya makanan dan bilangan manusia sama dan akan menimbulkan keamanan dunia. Okey, matlamat betul. Cara salah. Cara salah. Spiderman, Superman. Okey, cara betul. Bukan cara betul. Matlamat betul. Okey, matlamat betul iaitu menyelamatkan orang, okey, menyelamatkan orang susah. Tapi cara salah. Pakai spender kat luar, salah. Superman pakai spender kat luar, salah. Kan? Salah. Spiderman, kan? Spiderman pakai baju ketat-ketat, tersembul sana sini apa semua, salah. Kan? Kan? Pakai je lah baju longgar-longgar apa semua, kenapa nak pakai ketat-ketat? Kan? Jadi matlamat betul cikgu, saya nak belajar. Yes. Sebut yang lain macam. Yes. Pakai jubah ke? Apa susah? Kan? Kenapa mesti pakai yang ketat-ketat macam tu? Masalah. Kan? Baik. Pakai baju kelawar boleh. Kelawar men. Kan? Pakai kain plekat. Betul? Kalau pandai lah. Kan? Okey. Baik. Itulah dia sebenarnya contoh. Contohlah. Okey. Baik. Ada soalan lagi nak tanya? Okey. Bahagian kita hari ini belajar iaitu berkaitan dengan cara-cara penentangan orang Melayu. Kalau ada sesiapa nak ada soalan nak bertanya, boleh tanya terus dalam grup chat ya. Kita ulang balik. Sebenarnya dalam bab 4 kita belajar tentang pertama pentadbiran tentera British iaitu British Military Administration BMA. Kemudian yang kedua, okey, Malayan Union. Okey, bagaimana bentuk Malayan Union dan bagaimana pentadbiran itu akan dilakukan. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang penentangan terhadap Malayan Union. Okey, penentangan terhadap Malayan Union iaitu bagaimana penentangan Raja-Raja Melayu dan yang ini penentangan oleh rakyat. Penentangan daripada akhbar, bantahan daripada orang-orang Melayu, bantahan daripada UMNO. Ini semua yang kita belajar. Okey. Baik, kalau ada mana-mana yang tak faham boleh bertanya terus dalam grup chat. Kalau nak tanya, silakan kalau nak tanya. Okey. Ingat banyak yang kita belajar hari ini dan banyak juga peribahasa yang kita dapat pada hari ini ya. Okey. Sebut pasal gantang tadi. Apa? Tak ada latihan macam dalam Google Form ke? Ada. Memang ada. Cikgu nak bagi lepas ni. Cikgu memang ada satu latihan yang cikgu nak bagi lepas ni. Okey, sebabnya cikgu nak bagi. Bukan tak payah susah-susah, memang kena buat. Sebab korang tu kalau dibiarkan kan, mulalah merepek-gepek. Kan? Dalam kelas ni borak entah apa entah kan. Kan? Borak apa mengelalut-lalut aja. Kan? Orang lain kali borak pasal pelajar. Okey, kami semua bijak pandai. Tak. Ingat. Okey, matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat nak pandai tapi borak-borak, cara tu salah. Okey. Waktu tu Sabah tak. Sabah dengan Sarawak dia tak termasuk dalam Malayan Union. Tetapi Sabah Sarawak juga telah diberikan kepada British. Okey. Sarawak kita tahu, Sarawak kita tahu waktu itu di bawah pemerintahan Vannerbroek
keluarga Brooke manakala Sabah di bawah pemerintahan SBUB. Okey, SBUB. Kan? Bukan marah kan? Ah, bukan bukan marah, tapi daripada tadi asyik borak kan. Entah apa borak je entah. Kan? Macam-macam. Okey. Cuba borak tu berisi sikit. Borak berkaitan dengan pelajaran ke. Ini borak entah apa entah. Tu Hafif tak ada kerja lain. Nak salahkan orang lain aja kerjanya. Tu nampak? Kan? Cuba jangan salahkan orang, salahkan diri sendiri. Salahkan diri sendiri. Ini salahkan orang aja. Okey. Macam mana Sabah dan Sarawak masuk dalam merdeka negara kita, cikgu? Kita akan belajarnya masuk dalam negara merdeka kita. Okey, kamu akan belajar dalam sejarah tingkatan 5 nanti. Okey. Okey, kamu akan belajar dalam sejarah tingkatan 5 nanti. Okey. Silakan, apa dia tanya? Ini tentang di Sabah dan Sarawak. Okey, bantahan golongan-golongan wanita banyak sebenarnya bab ni banyak. Cepat tanya. Okey, lepas ni sekarang okey cikgu lepas kelas tak ada lagi. Oh, nak ada quiz. Quizzes ada tetapi masa tidak mencukupi. Okey, cikgu akan bagi dalam bentuk Google Form saja selepas kelas ini. Okey, cikgu akan bagi dalam bentuk Google Form dan kamu dikehendaki untuk menjawab soalan-soalan yang ada itulah dalam Google Form. Okey, Sabah Sarawak masuk Malaysia lepas merdeka. Selepas Malaysia merdeka. Tanah Melayu sebenarnya. Cerita dia, okey, 1957 kita merdeka kan. Tanah Melayu yang merdeka. Sabah Sarawak tak merdeka lagi. Jadi 1957 kita yang merdeka, Tanah Melayu merdeka. Kemudian apabila tahun 1963 nak ditubuhkan Malaysia. Maka dibawa masuk Sabah, dibawa masuk Sarawak, dibawa masuk Singapura. So bila gabungkan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada 1963 itulah seluruh kawasan ini termasuk Tanah Melayu bertukar nama menjadi Malaysia. Dan bila diorang masuk tu, diorang automatically merdeka. Sekarang Filipina apa cerita? Itu cerita dia lah. Okey. Itu cerita dia lah. Selepas Singapura keluar selepas merdeka. Okey, Singapura keluar tahun 1965. Okey, 65. 2 tahun saja dalam Malaysia. Kemudian dia keluar. Kenapa? Okey, kalau dia bagi nama Prince Rafi tu memang cikgu sepak-sepak. Tak ada nama lain ke? Macam itulah. Kan? Okey. Okey. Baik. Okey, baik itu sebenarnya. Warga negara semua benci je. Okey. Ya. Tu kalau ada nama negara ni Prince Rafi, kami semua nak keluarlah biar negara ni kosong. Kau duduk seorang-seorang. Kan? Kita tak Bangla je sini. Okey. Duduk Bangla. Tak. Fif, tak baik cakap diri sendiri. Kan? Bukan kau Bangla ke? Sorry. Salah kot. Melayu je, Melayu. Sorry. Sorry. Ingatkan cakap pasal diri sendiri. Okey, baik. Okey. Astaga. Okey. Alright. So, ada soalan lagi. Ini yang kita akan mempelajari pada minggu depan tentang penyerahan Sabah. Pada kelas seterusnya. Penyerahan Sabah, penyerahan Sarawak kepada British apa semua ni. Okey. Sebab tu cikgu kata bahawa topik ataupun bab ini panjang. Okey, memang panjang. Songket tu adalah peristiwa Songket. Songket tu adalah satu nama kawasan yang mana berlaku pembunuhan. Okey, pembunuhan Sir Duncan Stewart iaitu Governor British yang kedua di tangan Rosalie Dobie. Okey, Rosalie Dobie, so itu yang berlaku. Jadi nama dia Rosalie Dobie, bukan Dobie yang kedai Dobie pandai. DHOBBY. Kan? Dobie. Engkau orang ni kan? Bukan. Bukan. Engkau orang ni kan?
cubalah kan nama-nama orang ni kan, nama-nama tokoh ni cubalah hormati sikit kan. Cuba nama-nama korang nanti kan dimain-mainkan oleh anak-anak dan cucu-cucu akan datang. Cuba jangan dibuat main nama-nama orang macam ni, nama-nama tokoh kot. Kan. Okey. Ini dah dimainkan dah. Cuba jangan main. Ah. Okey. Hormati sikit. Ingat, just bayangkan nama kamu dipermain-mainkan oleh orang-orang yang akan datang. At least dia diingati. At least nama dia, muka dia ada dalam buku sejarah. Muka korang semua kan habis kuat TikTok je. Kan? Ataupun Insta. Apa kan? Bergelik sana, bergelik sini. Dah tua-tua nanti kan. Tengok. Masa atuk muda-muda, masa nenek muda-muda, nenek dengan atuk dulu bergelik-gelik macam ni. Dah cucu tengok apa atuk buang terbiat ke apa. Baru nak malu. Okey. Jadi hati-hati. Okey. Baru nak malu, cucu pun ikut. Cucu pun ikut. Bangga, cucu malu. Ya Allah, atuk aku dulu kan memalukan. Jadi itulah sebenarnya kan. Kamu kena ingat perbuatan kamu yang sekarang ini akan membawa sampai ke bila-bila nanti. Kan? Kan tak ada. Cucu sebenarnya malu tengok atuk-atuk tu semua ya. Malu sebenarnya. Okey. Baik. Ada soalan nak ditanyakan? Kita dah berterusan sehingga ke bab yang keempat dan kita tak habis lagi bab 4 ni sebab sebenarnya bab 4 ni besar. Dan cikgu tak mau habiskan semua dalam sehari sebab cikgu tak nak kamu tak faham. Ikuti flow dia satu persatu ya. Ikuti flow dia Kelang satu kabut. sebab biar kita go flow relax, okay? Relax, tenang-tenang. Anyway, kamu pun belum masuk sekolah lagi kan. So, kita belajar dengan cara tenang. Supaya kamu faham satu persatu. Itu semua ya. Itu paling penting. Kan? Sudah. Nampak ni? Dia kalau borak sikit satu benda kan, habis semuanya ditambah-tambah ni nampak ni. Ni perangai. Nampak? Kan? Tu tambah-tambah. Nafi Iman lagi, Rafizuddin lagi tambah-tambah apa semua. Ini lauk sikit tambah lauk lagi semua ni. Kan? Ingat, matlamat tidak menghalalkan cara ya. Nampak Hafiz Zamri tambah lagi. Ingat Hafiz, matlamat tidak menghalalkan cara. Nafi tambah lagi, nampak? Kan? Ini Sekejap guys. dah. Ini kalau ada depan mata ni seorang-seorang aku sebat-sebatkan macam ni.